Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana zidna 'ilman wa rzuqna fahman. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ilmihi fid dharain amin. Amma ba'du. Yang dihormati Panadia Rusli Ngurusi Surau yang saya kasih kepada Imam dan Bilal dan Haji Mu'ain Abu Bakar, dan yang saya kasih kepada seluruh ahli dan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, para tetamu Allah. Pertama kita berada di dalam bulan Ramadan dan berada pada di akhir Ramadan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah, karena Allah masih lagi memberikan keupayaan, kekuatan. Semua ini adalah nikmat daripada Allah yang tidak diberikan kepada orang-orang yang lain. Ramai lagi orang-orang Islam yang pagi cuti hari ini berada di rumah, yang menghabiskan masa di rumahnya malam dah, kerana Ramadan tahun 2012 ini kita tak akan bertemu lagi. Macam 2012 tak akan bertemu lagi, akan bertemu tahun hadapan, tahun 2013. Tahun 2013 2 dengan 3 dia pun dah berbeza di sudut angka. Sihat pun akan berbeza. Kalau hari ini kita sembahyang berdiri, tahun depan silap-silap duduk. Kalau hari ini kita dah mula lutut tu mula dah mula rasa dah bila kita sembahyang lama. Tapi tahun hadapan belum tentu lagi kita dapat selesa dengan hari ini seperti hari ini. Kalau hari ini telinga kita boleh dengar ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan Ramadan, tahun depan belum tentu lagi. Silap-silap tak dengar langsung. Kenapa? Allah tarik dah nikmat-nikmat telinga. Jadi tuan-tuan sedang jemaah yang dihormati sekalian, sebelum saya nak meneruskan kuliah pada pagi ini, saya nak baca sedikitlah daripada ayat-ayat Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita lagi pada pagi ini. Tadi dah baca dah, kita baca lagi tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu masalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihain fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma minallahi syai'an wa qila adkhulan nara ma'ad dakhirin. Wa daraballahu masalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baytan fil jannah wa najjini min fir'aun wa 'amalihi wa najjini minal qawmil zalimin. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, pagi ini insya-Allah kuliah kita ringan insya-Allah.
Dan saya harap bila ringan ni tak beratlah kepala kita. Tak berat ni maksudnya tak mengantuk lah. InsyaAllah ringan. Tuan-tuan yang dirahmati dan kasih Allah sekalian, Syekh Mustafa Mashhur, dia adalah penasihat ikhwan muslimin Mesir yang menang bawa-bawa ni di Mesir. Cuma dia ni dah almarhum, meninggal dunia lah. Dan dia pula bukan graduate daripada Al-Azhar University, daripada Fakulti Syariah atau Usuluddin atau Islamic Studies. Tapi dia ini seorang engineer yang mahir dalam bidang Quran, seorang yang mahir dalam bidang hadis. Saya nak ajak tuan-tuan berkongsi dalam kuliah subuh ini mengenai satu makalah ataupun rencana yang ditulis oleh Syekh Mustafa Mashhur ini, yang tajuknya Kamilul Insan. Kamilul Insan ni bahasa Arab, bahasa Melayu kita manusia yang sempurna. Disebut dalam makalah ataupun rencana ni, manusia yang sempurna ini dia adalah sesempurna Rasulullah, sesempurna hidup seperti hidup Rasulullah, sesempurna keluarga seperti sesempurnanya keluarga Rasulullah, pribadi dan akhlaknya seperti akhlak Rasulullah, anak-anaknya seperti anak-anak Rasulullah, masyarakatnya seperti masyarakat di zaman Rasulullah. Kalau kahwinnya pun kahwin macam Rasulullah. Rasulullah kahwin 9, kita tak payah 4, tuan-tuan. Seorang pun jenuh kepung nak datang surau. Kalau 4 dengan kita-kita, dia pegang duduk di rumah. Kita nak hidup ni sesempurna Rasulullah. Kalau nak hidup sesempurna Rasulullah, kata Syekh ni, kenalah kita mengikut jadual-jadual daripada Allah yang ditetapkan oleh Allah kepada kita. Jadual-jadual ini ialah jadual yang memang kita dah buat tuan-tuan. Kalau saya tak cerita kat tuan-tuan tu, memang kita dah buat. Ramai orang Islam yang dah buat, tapi akhlak mereka tak sehebat akhlak Rasulullah. Kalau mereka kahwin, walaupun mas kahwin tu 4, oh banyak 4. Tapi 2 tahun saja habis, rosak perkahwinan. Ramai orang yang dah boleh ikut jadual ini, tapi di sudut akhlak, di sudut anak-anak belum tentu lagi seperti hidup anak-anak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak sehebat anak Rasulullah yang namanya Sayyidatina Fatimah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang ini yang saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan berkongsi pada pagi ini. Jadual yang ditetapkan oleh Allah kepada kita, bermakna kita ini hidup di dalam jadual. Tuan-tuan ini hari ini ada jadual. Dan tuan-tuan berjaya dulu hingga sekarang, daripada awal tuan-tuan hidup atas muka dunia, kita ni ada jadual. Pergi sekolah ada jadual. Lepas dah umur sekian-sekian kena kahwin, oh itu jadual lah tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tak ikut jadual, oh cepat tuan-tuan kalau tak ikut jadual. Umur 12 tahun kahwin, oh sudah. Tapi umur dah masuk 30 tahun baru nak belajar, pakai sudah. Ni malam ni tuan-tuan jadual. Saya pun datang ikut jadual. Kalau tak ikut jadual, saya pun tak bertahajud tuan-tuan malam tadi. Dan tuan-tuan pula tetapkan pukul 4, saya datang pukul 4, kita bertahajud. Itu jadual, saya dapat, tuan-tuan pun dapat. Cuba kalau tuan-tuan tak buat, bukan takat saya, tuan-tuan pun tak akan datang untuk bertahajud malam tadi. Kata Imam Syafi'i, puasa hari Sabtu, maka Lailatul Qadar malam tadi 23. Oh hebat tuan-tuan. Tak tahulah, kita tengoklah saat lagi siang nanti ni, kita tengok kalau agak nampak-nampak ada pokok sujud, dia ataupun tuan-tuan balik buka peti air, tengok yang atas tu air tu beku, dia lah tuan-tuan. Tapi tengok yang atas, jangan tengok yang bawah. Tapi kalau buka-buka yang atas tak beku, saya tak tahu lah. Tapi kalau buka atas kereti beku, dia ada tu kadar tu.
Bermakna tuan-tuan, ini hidup jadual. Allah buat jadual. Sebenarnya itulah fitrah yang ada pada manusia. Anak-anak kita berjaya kerana jadual. Tapi kenapa hari ini orang dah buat jadual itu yang ditetapkan oleh Allah, tapi tak sempurna juga hidup dia. Keluarga dia tak sempurna juga. Masyarakat dia tak sempurna juga. Akhlak dia tak sempurna juga. Bahkan hidupnya ditampukan tak sempurna. Kerana apa? Mungkin kerana dia tidak ada ilmu. Jahil dalam bahasa kita. Jahilnya jahil di sudut ilmu dan jahil di sudut ilmu falsafah hikmah. Kenapa Allah buat jadual? Tanda yang dirahmati Allah sekalian. Ringkas dah pagi ini. Jadual yang pertama yang ditetapkan oleh Allah, kata Syekh, mudah aja. Apa dia? Sembahyang 5 waktu. Rupanya sembahyang 5 waktu ni jadual daripada Allah, bukan sengaja Allah buat jadual. Dan dia sebut sembahyang 5 waktu ni dia ibaratkan seperti kita makan. Rupanya sembahyang subuh tu macam kita makan sarapan. Cuba bayang tuan-tuan tak sarapan pagi. Tak sarapan pagi, agak-agak stamina kita ni sampai pukul berapa boleh kita buat kerja. Agak-agak boleh steady sampai pukul berapa. Habis-habis tinggi tak kat 10.30. Mesti ada orang tanya, Cik Mat, nampak muka lesu, kenapa? Tak sarapan. Kenapa tak sarapan? Isteri tak ada. Mana isteri pergi buka semalam, sudah lesu muka kita. Tapi berbeza dengan orang yang sarapan pagi dengan teh tarik, bubuh pula tongkat alu, kena pula tuan-tuan dengan roti canai. Roti canai itu pula roti canai macam sekarang ni, roti canai pelantong, roti canai sardin, roti canai bawah. Bau-bau ni ada roti canai nenas. Dan bau-bau ni ada roti canai yang dibubuhnya buah petai. Oh, kira hebat. Tak ada ni tempat-tempat kita kena pergi tempat lain ada roti canai yang buah petai. Bukan sampai udang aja ada buah petai. Roti canai pun ada buah petai. Kita makan roti canai itu dengan teh tarik. Apa yang akan berlaku? Diberikan kesegaran dan kita rasa cukup ada kekuatan untuk bekerja. Sehinggalah sampai tengah hari kekuatan itu akan makin kurang dan ada pula makan tengah hari. Makan pula 2-3 pinggan sampai petang, ada pula minum petang, asar. Sampailah malam maghrib kita makan malam, sampailah lepas isyak kita makan lagi tuan-tuan, tambah satu tengah malam. Ni sekarang ni Ramadan, saya nak tanya tuan-tuan, surau tuan-tuan ni ada ke moreh? Ada moreh. Makan bila moreh? Sebelum maghrib ke lepas tarawih? Lepas tarawih. Siapa? Pukul 11 tengah malam. Makan. Oi, kalau tak ada moreh marah Haji Rosli. Kenapa tak buat moreh? Kena buat moreh. Bahkan ada orang sebut kena buat ni, moreh ni wajib, tak buat berdosa. Nak cerita kata makan tu tuan-tuan. Sampai tengah malam pun makan, sedangkan buka puasa tu penuh meja dah. Dok nak makan lagi. Kalaulah sembahyang ini sehari semalam ibarat makan, ibarat kita makan, kita akan segar. Bermakna orang yang sembahyang ini dia diibaratkan juga orang yang ada iman. Bermakna kalau kita sembahyang subuh, bermakna iman kita hidup sehinggalah tengah hari kita perbaharui iman kita. Di tengah hari sembahyang zuhur dia akan hidup sampai petang. Bila petang kita perbaharui hinggalah malam, hinggalah tengah malam, hinggalah kita sembahyang isyak, kita akan perbaharui semula. Bila lemahnya sampai waktu subuh, ada pula pada waktu itu sembahyang subuh, dikuatkan iman. Sebab tu orang yang sembahyang subuh imannya kuat, dia tak akan menjadi manusia yang derhaka pada Allah sepanjang hingga tengah hari. Dia tak akan fikir apa lagi aku nak buat jahat pada orang, apa lagi aku nak zalimi orang, apa lagi aku nak kata kat jiran aku, apa lagi aku nak perkena isteri aku, apa lagi yang aku nak perkena anak-anak aku. Sebab apa? Iman kan segar. Rupanya tuan-tuan,
Sembahyang sehari semalam ni jadual daripada Allah. Bukan saja-saja Allah buat, Allah nak bagi iman kita ini sentiasa segar, macam makan dah tuan-tuan. Sembahyang subuh ringan macam makan roti canai tu yang 2 rakaat. Sembahyang Isyak, sembahyang Zuhur 4 rakaat berat sikit, macam tuan-tuan makan nasi biryani. Maka begitu juga sembahyang-sembahyang yang lain. Saya nak cerita pada tuan-tuan rahsia sembahyang subuh berjamaah. Di pagi ni tuan-tuan saya subuh tak ramai. Ni rahsia nak beritahu. Nabi beritahu bahawa siapa yang sembahyang subuh berjamaah, dia balik ke rumah dia, tiba-tiba ada orang yang nak zalimi dia, orang nak buat khianat pada dia. Orang yang nak buat khianat pada dia ini, khianat tadi tak akan jatuh ke atas kepala kita yang dah buat salat jemaah, melainkan khianat tadi akan berpatah balik kena pada muka orang yang nak buat khianat waktu tu juga. Faham? Faham tak? Ada satu sejarah berlaku di zaman tabi'in. Waktu tu ada seorang pemerintah Islam yang zalim, namanya Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Hajjaj Yusuf As-Saqafi, dia pemerintah yang zalimnya kerana dia banyak bunuh ulama di zamannya. Orang Islam yang menentang dia bunuh. Dan perangai dia ni saling tak tumpah macam Allah yarham Saddam Hussein. Saddam Hussein sebelum tahun 90-an waktu di Baghdad, tak ada siapa berani lebih daripada dia. Bercakap tak boleh lebih, rumah tak boleh tinggi daripada istana dia. Dia bunuh ulama-ulama yang menentang dia dan menyanggah apa jua yang dia sebut. Dia sebut A, sebut B, dia bunuh. Hingga kan orang-orang Islam Kurdis yang mereka ini duduk di sempadan Turki, Iraq, sempadan Syria, Iraq, tak dibenarkan masuk ke kota Baghdad. Masuk kota Baghdad diketahui oleh SB dia, ditangkap dan dibunuh. Bahkan saya pernah pergi ke Baghdad. Saya pernah pergi tuan-tuan, naik bas daripada sempadan Jordan pergi ke Baghdad. Tuan-tuan tahu berapa jam? 14 jam. Saya daripada rumah pun datang sini 7 jam, patah balik baru sampai ke Baghdad. Baru Baghdad, belum lagi ke hujung lagi, ke selatan lagi. Saya sampai di Baghdad tu, kawan-kawan saya dah bagi tahu awal-awal. Dia kata, kalau nampak muka Saddam ni jangan sebut nama Saddam, walau niat kita baik, nanti akan ditangkap. Bila ditangkap di soal siasat tu habis masa, nak berjalan tak ada, tuan-tuan, nak kena soal siasat. Tapi kalau nampak muka Saddam ni, tukar daripada perkataan Saddam ke perkataan lain. Contohnya Pak Long kan, Pak Ngoh kan, Pak Cik, lawa muka Pak Cik ni, tak apa. Jangan guna perkataan Saddam. Rupanya Saddam ni tiru perangai Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Hajjaj Yusuf As-Saqafi ni macam itulah perangai dia. Dia akan bunuh siapa saja yang menentang dia. Dan paling ramai ulama yang dia bunuh di zaman itu. Dalam celah-celah ramai ulama, ada seorang ulama yang dia tak mampu nak bunuh. Dia tak mampu nak bunuh. Namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ni anak kepada Zubair Al-Awwam. Zubair Al-Awwam ni siapa tuan-tuan? Sudah. Sahabat Nabi yang paling miskin. Sahabat Nabi yang paling miskin. Rasulullah kahwinkan dia dengan anak seorang sahabat Nabi yang paling kaya. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar. Anak Sayyidina Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar, kahwin dengan Zubair Al-Awwam. Berkongsilah hidup mereka berdua. Lahir seorang anak namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini di zaman Hajjaj ni, dia seorang ulama yang berani. Tapi Hajjaj tak boleh nak bunuh dia. Satu hari Hajjaj pergi ke kota Baghdad. Tiba-tiba lalu di depan dia Abdullah bin Zubair.
Bila Abdullah bin Zubair lalu, dia panggil, mai sini Abdullah. Abdullah bila dah sultan panggil, raja panggil, dia datang. Hajjaj bila jumpa dengan Abdullah, dia kata, aku nak tanya kepada kamu satu soalan. Hajjaj tanya pada Abdullah satu soalan. Apa dia soalan? Di antara aku dengan kamu, siapa paling hina? Aku ni Hajjaj dengan kamu Abdullah, siapa paling hina? Abdullah kata, saya hina dan tuan lagi hina sebab tak amal agama. Ni darah tuan-tuan. Yang paling mulia Allah Ta'ala. Oh lagi, dia pegangnya baju si Abdullah, dia keluarkan pedang, dia angkat, dia nak pancungnya kepala Abdullah. Bila dia angkatnya pedang, tiba-tiba dia letak balik. Dia tanya satu soalan, tadi sembahyang subuh kat mana? Abdullah kata, tadi saya sembahyang di Surah Ahmadiyah Islahiyah SS5A. Saya lah jadi imam. Contoh, saya lah jadi imam. Oh, awak jadi imam. Sembahyang Jumaat lah tak? Ya, saya sembahyang Jumaat. Dia ambil pedang tadi, dia bubuh balik dalam sarung. Dia kata, tak apa, bolehlah pergi. Kira lupa dah apa yang jadi tak sah ni, kira lupa lah. Tak ada apa lah. Abdullah, bila dah lepas dia pergi. Tiba-tiba orang yang sedang ikut Hajjaj, dia bertanya pada Hajjaj, kenapa kamu dah pegang Abdullah? Patut kamu bunuh lah, dia peluang. Kenapa tak bunuh Abdullah? Hajjaj kata apa? Kamu ingat Rasulullah pernah sebut orang-orang yang sembahyang subuh berjamaah, dia balik daripada sembahyang, tiba-tiba ada orang yang khianat pada dia. Khianat tadi tak akan kena pada dia, malaikat akan berpatah balik pada orang yang buat khianat pada dia waktu itu juga. Kamu mau tak kalau aku bunuh Abdullah, aku balik tak sempat sampai istana, akan ada orang yang bunuh aku? Oh ya, aku tak mau, dia kata. Dia kata, tuan-tuan. Oh, hebat. Rupanya nak cerita kat kita, sembahyang subuh berjamaah ini nilainya tinggi. Tuan-tuan, kalau ada masalah di rumah, masalah dengan isteri, masalah dengan anak-anak, masalah dengan jiran, tuan-tuan datang sembahyang subuh berjamaah, berdoa pada Allah, garanti Allah akan selesaikan. Yang kedua, nak cerita bahawa nak selesai masalah ni, yang detailnya mesti dengan Allah. Di mana? Di tempat yang mulia, di masjid, di surau. Rasulullah satu hari datang 3 orang isterinya kepada dia. Apa yang mereka minta? Mereka minta kat Rasulullah ni gelang mah. Rasulullah kata, aku dah bagilah pada kamu gelang mah, ada semua. Tak, kami nak minta lagi. Rumah dah ada, zaman tu lah, kenderaan dah ada. Kamu nak lagi? Ya, kami nak lagi. Rasulullah terasa dengan permintaan mereka yang cukup-cukup ni, yang tak cukup-cukup ni. Rasulullah terus keluar daripada rumah, Rasulullah pergi di Masjid Nabawi. Rasulullah duduk di situ, tak balik ke rumah sebulan. Sebulan Rasulullah duduk di situ. Apa yang Rasulullah buat? Dia mengajar kepada Allah. Lepas daripada sebulan, 3 orang isteri dia ni cari Rasulullah, minta maaf pada Rasulullah, minta baliklah, kami tetap akan bersama denganmu. Tengok, kalau kita agak-agak pergi ke mana? Karaoke. Karaoke boleh tahan lagi, pergi minum kopi ya. Mana kedai mamak? Kopi janda. Tambah-tambah Ramadan ni, suruh isteri masak udang, masak kuning, isteri masak sambal. Oh, dia merajuk tu, tengah hari pergi minum kopi. No, sudah. Lupa dah puasa punya marah kat isteri. Tengok Rasulullah nak cerita bahawa surau ni sumber ketenangan. Tenang tentang surau ni tak dibandingkan dengan rumah. Tuan-tuan cuba tengok, tuan-tuan kalau susah nak tidur, datang surau, dengar kuliah, kreatif tidur. Ini pagi ni nasi pek tak buka aircon. Kalau buka aircon, saya rasa yang santai ni habis. Itu yang saya pagi ni, saya nak buat satu kuliah yang agak santai, tuan-tuan pun tak berat kepala. Senang tuan-tuan, duduk di rumah susah nak tidur. Betul, pantai abang, garam, itulah susah kita nak tidur.
Kadang cucu pula datang, kadang anak lah pula, macam-macam. Celah-celah tu pula, Ustaz, zakat fitrah. Ya, kita dah tidur. Masya Allah, datang surah, nanti boleh tidur. Jadi tuan-tuan yang dirahmati sekalian itu dalam masa sehari semalam Allah buat semayang. Faham tak? Bermakna kita dapat dah di sudut ilmu dan di sudut falsafahnya. Oh, baru tahu ni jadual daripada Allah nak berjaya kena ikut oleh ilmu. Bukan saja-saja Allah buat, ada sebab. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Syekh ni, dalam masa seminggu Allah ciptakan satu lagi ibadat kepada kita. Apa tuan-tuan? Seminggu sekali apa dia? Cuti Jumaat. Bukan cuti Jumaat. Cuba tuan-tuan tengok balik Jumaat ni. Jumaat ni daripada dulu sampai sekarang yang nak kena pergi ni orang lelaki ya? Ada orang perempuan pergi sembahyang Jumaat? Ada. Tapi taklah disuruh pergi, nak pergi sila. Cuma kalau masjid ni kosong, bolehlah ada ruang untuk orang perempuan sila. Tak boleh pula orang perempuan, ni kawasan kami, orang lelaki dah penuh, penuh. Dah penuh pergi sembahyang di tengah padang. Oh, tak boleh. Orang patut orang perempuan tak boleh hadir. Daripada dulu sampai sekarang orang lelaki je. Kenapa orang lelaki? Kenapa orang lelaki? Sebenarnya Allah nak ajar orang lelaki macam mana yang Allah tuntut dalam Quran. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang lelaki ni pemimpin kepada keluarga. Bila Allah sebut orang lelaki ni pemimpin kepada keluarga, maka Allah sediakan juga jadual-jadual nak bagi orang lelaki ikut apa yang Allah sebut. Maka Allah sediakan jadual setiap minggu ada kursus pada orang lelaki yang namanya sembahyang Jumaat. Dan kursus tu pula disyaratkan, kursus tu diberi dengan kursus tadi oleh Tok Khatib. Perang Tok Khatib nak bagi orang kita, orang lelaki ni faham. Walaupun kita tak pernah istihad. Aku ni pemimpin kat kamu, kata kat isteri. Walau kita tak pernah istihad, tapi apa juga keputusan cadangan daripada isteri, keputusan daripada kita. Walau isteri ni berdegar-degar lah cadang dia, keputusan dia kat kita. Ni nak ayah ni tuan-tuan. Isteri kadang-kadang dia cadang, abang, raya kali ni kita balik Ulu Cekar. Contoh, kita berpegang kepada tak boleh lari bajet. Dah tu macam mana? Tak apalah kita balik Perlis. Balik Perlis. Isteri ni terima tuan-tuan. Dia tak tahu kata balik Perlis tu lebih jauh daripada Ulu Cekar. Sebab apa? Keputusan pada si suami. Nak cerita kata suami ni pemimpin. Bila Allah bagi tahu kita pemimpin, maka Allah sediakan kepada kita kursus setiap minggu. Sebab tu Jumaat ni bukan hanya sekadar pahala yang hebat, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu sembahyang Jumaat ni pahala dia berbeza. Berbeza pahala dia. Kata Nabi, orang yang sembahyang Jumaat datang sebelum khatib naik membaca khutbah, dia boleh duduk selama lebih kurang 150 ayat. Dia baca ayat-ayat Al-Quran. Katakanlah dia baca ayat Al-Quran 150 ayat ke atas, maka pahalanya seumpama dia mendapat seekor unta. Pahalanya sebesar seekor unta. Besar tuan-tuan. Di surau tuan-tuan pernah buatkan korban unta. Sebab apa tak pernah buat? Sebab satu tumpuk tu dah 1000 lebih. Lembu satu tumpuk 300 lebih pun 10 tahun sekali pun kita buat. Ini kan unta. Oh, mahal tuan-tuan. Orang yang datang kemudian daripada itu duduk dalam saf sebelum khatib naik membaca khutbah, sekadar 100 ayat dia dah baca. Dia sempat baca 100 ayat, maka Nabi sebut pahalanya sebesar seekor lembu. Dapat baca 50 ayat, pahalanya sebesar seekor kambing. Dapat berzikir, kemudian sekejap khatib naik membaca khutbah, mendapat pahala seperti sebesar seekor ayam. Kemudian dia sampai-sampai elok aja bangun sembahyang sunat, Tok Khatib naik atas mimbar, maka mendapat pahala sebesar telur ayam.
Oi, telur ayam pun dan besar. Sekarang ni mahal, tambah-tambah nak ayam ni lagi mahal. Dan orang yang datang bonceng motor kat luar, dia pun letak motor kat luar, dia turun dia daripada motor, Tok Khatib pun naik atas mimbar. Assalamualaikum. Dia tak sempat masuk ke dalam masjid untuk sembahyang sunat tahiyatul masjid. Sembahyangnya sah tapi tak dapat pahala. Sembahyangnya sah tapi tak dapat pahala. Itulah 30 tahun dia kata memang aku ni memang rezeki. Apa dia? Setiap kali datang Khatib naik aja atas mimbar. 30 tahun sembahyang dan tak ada pahala. Ibarat orang yang bekerja 30 tahun tapi tak dibagi gaji. Kawan kita tanya, hang ni mak kerja 30 tahun boleh simpan banyak mana dalam bank? Ada lah 5 sen. 5 sen. Kenapa 5 sen? Entahlah, aku pun tak tahu. Bila cek-cek balik, patut masuk pukul 8 kerja, masuk pukul 12 balik pula pukul 3 awal daripada orang. Pakai tak nak pahala, tuan-tuan. Dia kata kalau dah macam tu, pergi Jumaat tak ada pahala, sembahyang aja sah, lebih baik tak payah sembahyang Jumaat. Dia kata tak payah datang langsung. Tak apa, tuan-tuan. Tuan-tuan tak datang 3 hari, 3 kali untuk turun, munafik. Tak datang 4 kali, kafir. Allah. Tak datang 3 kali, munafik. Munafik ni neraka khas untuk orang munafik. Di mana? Dalam kerak api neraka sekali dengan Fir'aun. Kan tuan-tuan? Takut. Tak datang 4 kali. Kafir lagi teruk, tuan-tuan. Bila kafir ni sembahyang Allah tak terima, berzakat Allah tak terima, sembahyang raya pun Allah tak terima. Teruk, tuan-tuan. Sebab tu bukan hanya sekadar pahala, falsafah dan hikmahnya Allah nak ajar kita orang lelaki menjadi pemimpin. Jadi pemimpin. Setiap minggu ada kursus. Bayang tuan-tuan, tuan-tuan hidup kadang-kadang dah 40-50 tahun sembahyang Jumaat, setiap minggu diberinya kursus. Takkan kita tak faham-faham dengan agama? Sebab itulah kalau kita ambil perhatian sungguh-sungguh pada khutbah Jumaat sebagai kursus untuk kita kaum lelaki, insya-Allah kita baik, isteri pun baik. Kita baik, anak-anak pasti baik. Kita baik, masyarakat pasti baik. Tapi yang berlaku hari ini berbeza. Kadang-kadang kita baik, belum lagi di rumah anak-anak belum tentu baik. Kadang-kadang anak tertipu kita. Kita dah baik dah, isteri belum tentu baik. Isteri banyak lagi mengumpat. Tak isteri pun kadang-kadang, minta maaf lah, tak menutup aurat. Kita hebat. Kenapa berlaku begitu? Peranan kita sepatutnya diberinya kursus 3 minggu. Setiap minggu kita bawa balik cerita pada anak dan isteri. Baik tuan-tuan, tak ada kesan kan? Kesan. Ini hikmahnya. Saya waktu balik daripada luar negeri dulu, bila dah sampai itu ikut kursus kahwin. Kursus kahwin lah zaman saya. Zaman tuan-tuan tak ada kursus kahwin. Zaman saya ada kursus kahwin. Bila ikut kursus kahwin tu, dibuatnya 3 hari. Kursus kahwin 3 hari ini agak-agak beri kesan, tuan-tuan. Kita masuk dalam tu, pegawai siap bagi tahu. Adik-adik semua yang ikut kursus ni, saya minta supaya jangan balik. Kalau agak mengantuk, tidur aja dalam. Dia boleh beritahu, tidur aja dalam ni, tapi jangan balik. Sebab nak dapatkan kursi J tu, nanti boleh kahwin. Tak apalah. Bayang tentang 3 hari ni ada kesan. Datang dua-dua, laki perempuan naik motor sama-sama, dua-dua duduk dalam pagar motor. Turun daripada motor nak masuk kursus tu, yang perempuan ambil tudung dalam beg dia, letak di kepala. Yang lelaki tu tolong ambil pin, cucuk begini. Kat mana nak cucuk? Masuk kursus, habis kursus pukul 6, yang perempuan tak ambil balik tudung, bubuh dalam beg, dua-dua naik motor. Pergi ke mana? Taman Tasik. Pergi Taman Tasik Shah Alam. Sebab tu 3 hari ni tak cukup, tuan-tuan. Saya ingat waktu saya pergi kursus tu, nak masuk kursus tu, yang pertama sekali dia buat ujian Fardhu-Ain asas. Dia berinya hampir 200 soalan. Dan sesiapa yang tak boleh jawab
beberapa persen daripada soalan yang diberi, maka dia tak boleh ikut kursus. Dia kena balik daftar pula bulan depan. Dalam baik tuan-tuan. Yang ikut dengan saya tu 100 lebih. Yang tak boleh, yang tak layak ikut kursus ni hampir 20 orang lebih. Bila dia raik aja, tak boleh tuan-tuan. Sedangkan soalan dia Masya Allah, tak tahulah tuan-tuan, malu kalau kita tak boleh jawab. Malaikat ada 10 orang, tuliskan 2 orang malaikat yang kamu tahu. Takkan tak tahu malaikat maut, malaikat Israel. Israel ada ni, bila Israel tu pun tak ada tulis. Apakah nama Nabi yang pertama? Dia pening tuan-tuan. Apalah Nabi yang pertama, dia pening. Dia kata hangguah kalau no. Apakah sembahyang di waktu tengah hari? Tidak fikir polos sembahyang waktu tengah hari, bayang ayam pagi. Tengok. Apakah doa yang dibaca sewaktu solat subuh? Dia dah pening tuan-tuan. Doa apa? Khatam Quran kalau. Bayang 20 orang lebih daripada 100 lebih yang tak layak. Dalam celah-celah tu sebelah saya ada seorang pakcik umur dia 56 tahun. Saya tengok. Dia tanya dia, abang ke pakcik? Dia pakcik dah umur 56 dah. Dia kata, kenapa pakcik ikut kursus? Tak kahwin lagi kata tua. Dia kata kahwin dah, isteri meninggal, nak kahwin pula. Syarat di tempat saya, dia kena ikut kursus juga. Dia kata ni soalan ni pakcik boleh jawab tak? Dia kata tak tahu, kalau tak boleh jawab, transfer pula lah bulan depan. Dia kata kalau pergi bulan depan pakcik 56, minta kerja Allah sakit jantung mati, pakai tak kahwin. Maka tengok, suruhlah tak kahwin. Dia kata macam ni lah pakcik tiap berapa yang saya nak jawab. Dia penting. Waktu dia right tu saya dapat 200 per 200, dia dapat 150 per 200. Okey. Lepas dia kata alhamdulillah pakcik selamat, boleh kahwin lah. Tidak sudah. Dia kata saya orang pening tak tahulah doa apa orang baca waktu subuh. Kebetulan tempat saya memang tak nak baca apa doa tu. Apa ni tuan-tuan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebab tu Allah ciptakan Jumaat ini setiap minggu ada kursus. Bila setiap minggu ada kursus, nak jadikan kita sebagai pemimpin, maka ada peranan kita. Bahawa apa yang diceritakan dalam khutbah, balik cerita pada anak isteri, barulah sekutu. Lepas tu anak-anak isteri di rumah ni, isteri yang ada di atas. Jangan kita pandang Jumaat ni untuk orang lelaki, kita tak ada peranan. Abang kalau pergi main Jumaat cepat sikit balikkan nanti nasi sejuk tu, dia adalah suruh pergi cepat balik pun cepat. Bila yang si suami ni nak boleh bawa balik, nak bawa isteri, biar sama-sama sekutu faham dengan agama, sama-sama faham dengan agama, barulah Islam dia cantik dalam keluarga. Patutnya isteri yang ada di rumah ni nak kena buat dah ni. Minggu depan ni Jumaat boleh teks dah. Patut kena tanya si suami kita ni. Jangan pergi Thailand, jangan tanya abang buat apa lama pergi siang. Tanya. Ni outstation lama ni tanya. Kenapa pergi Jumaat tak pernah tanya? Apa abang dapat ni waktu khutbah Jumaat? Kena tanya. Dan kita orang lelaki, kalau tak boleh jawab, dayus. Kita kalau orang lelaki, kita tak boleh jawab, tak payah tuan-tuan. Bukan nak jantan. Mesti jawab. Mesti jawab. Mesti jawab. Bila isteri tanya, mesti jawab. Kalau tak jawab, leceh dah tuan-tuan. Tak nak jantan, mesti jawab. Kurang-kurangnya ada jawapan. Ni bersedia lah tuan-tuan. Minggu depan insyaAllah dia buat nak tanya. Kita tanya apa abang dapat dalam khutbah Jumaat, mesti jawab. Kadang-kadang kita datang Jumaat ni tuan-tuan duduk dah perhati betul-betul lah. Perhati lama untuk khatib. Hati jatuh ke mana. Allah, kata macam mana nak buat mata ni nak buka kan. Tuan-tuan. Letih. Kita nak kata kat isteri, hang tak apa lah, tak pergi main. Cuba pergi dengan aku. Tak tahu lah, tak boleh buat apa dah. Allah jatuh tambah duduk sujud dalam aircon betul-betul. Bawah kepala pula aircon. Lagi tak tahan. Puan-puan kena jawab.
bila isteri tanya kena jawab apa abang dapat. Nak jawab kata tak kira lah macam mana pun. Okey lah, hari ni okey lah. Okey, jawab lah. Okey lah. Yalah, apa Tok Khatib kata berdengar daripada masjid sampai ke rumah. Baguslah, hujah dia tu bagus. Jawab tak tuan-tuan, jawab tak tu? Yalah, apa dia kata. Saya dengar sampai tutup radio lah, punya hebat ni. Hujah dia tu tepat lah. Tak ngantuk gaya lah, tak ngantuk lah, kemat lah, apa lah. Tak apa lah tuan-tuan, korang-korang minggu depan dia boleh bersedia. Takkan nak jawab benda yang sama. Oh, ni yang dikatakan hikmah salat Jumaat ni Allah buat pada orang lelaki supaya jadikan sebagai kursus setiap minggu. Dan isteri pula dia bertanya, barulah cantik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ini salat Jumaat. Larat kata tuan-tuan 7.10 lah, tak apa. Masa sekarang ni masa sarapan, kita ambil masa sarapan. Kemudian dalam setahun sekali Allah ciptakan zakat fitrah. Zakat fitrah. Zakat fitrah ini semua orang Islam mesti bayar. Selama mana dia ada makan pagi, selama mana dia ada minum petang, selama mana dia ada buka puasa, maka selama itulah dia kena bayar zakat fitrah. Walaupun dia orang yang layak menerima zakat, mesti bayar. Sekarang di tuan-tuan ada satu fatwa, kita boleh ikut fatwa. Mana-mana orang Islam yang dia tak berpuasa kerana sakit atau uzur dan masuk puasa tahun depan masih dia tak qada lagi, mungkin kerana sakit lagi, maka pada waktu itu dia kena bayar fidyah. Satu hari satu jumpa. Satu jumpa berapa kilo berat tuan-tuan? Berapa kilo? Satu jumpa macam mana berat? 2.7 900 lebih, 900 gram lebih, 2.7 900 gram lebih. Dalam kiraan kita genapkan dia secupak tu sekilo. Tak apalah sekilo. Baik, kalau ikut hukum asal berat apa tadi, fidyah tadi taklah diberikan kepada fakir miskin. Agak-agak di SS5A ni ada tak fakir miskin? Ada tak fakir miskin? Ada, kadang-kadang tu kita tengok depan rumah dia, pintu dia tu kalau kita jentik pun kembang untuk. Tapi bila pergi ke belakang ada talam astro tuan-tuan. Ada talam astro. Kita lebih lagi ni pun tak ada astro di rumah. Tak masuk rumahnya lagi 7 handphone. 013-019-7. Tu tak tanya ada lagi. Setiap tahun banyak mana nombor tukar. 2 bulan sekali bank beli nombor baru. Setahun 20 nombor. Kita itulah satu-satu nombor dah 7 tahun. Hai, nak bagi kepada dia orang kalau dah macam tu. Makan pun ada, asro pun ada. Bawa ni fatwa keluarkan boleh. Tak payah lagi beri kepada mereka, tapi beras tadi tukarkan kepada jumlah beli. 1 kilo beras sama dengan berapa ringgit. Kita ambillah harga pasaran yang agak baik sikit. 10 kilo beras RM27. Bermakna sekilo beras harganya RM2.70. RM2.70. Kalilah dengan beberapa hari, duit tadi tak payah lagi beri kepada fakir miskin. Dan duit tadi boleh diberikan kepada mana-mana tempat yang nak dijalankan wakaf. Wakaf, bukan wakaf. Wakaf ni tempat tunggu bas di jalan. Ni wakaf. Wakaf ni maksudnya surau tuan-tuan. Sebagai contoh, katakanlah nak besarkan ruang tepi ni, maka yang tu dinamakan wakaf. Ambil duit tadi, beri atas nama sesiapa sahaja yang menjalankan fidyah tersebut. Maka faedahnya lebih berpandangan. Selama mana orang pakai tempat wakaf tersebut, selama mana dunia ini masih ada, maka selama itulah pahala berpanjangan dapat kepada orang yang kita buat di atas nama, terutama mak ayah kita yang telah mati. Tak sempat dia nak qada puasa dia. Tengok hukum yang cukup mudah.
Itu dalam masa setahun sekali. Apa dipanggil zakat fitrah. Kemudian dalam masa 12 bulan, 1 bulan sahaja yang Allah ciptakan pada kita. Apa dia? Ramadan. Ini Ramadan. Ramadan ni bulan eksklusif. Bulan eksklusif. Eksklusif apa? Pahala. Bonus tu yang eksklusifnya Ramadan. Macam kita lah, bulan 12. Oh, paling seronok lah yang kerja di jabatan kerajaan. Kenapa? Ada tambahan kepada mereka. Seronok, tuan-tuan. Bulan 12 aja ada. Raya aja. Seronok tak, tuan-tuan. Maka Ramadan ini Allah cipta sebagai bulan eksklusif di sudut pahala. Buat satu pahala fardu dapat 27 pahala di bulan besar. Ramadan 70 kali ganda. Bermakna 27 kali dengan 70 dah 300 lebih. 300 lebih pula kali pula dengan 1 hari 5 kali kita akan dapat hampir 1980 pahala. 1980 kali pula dengan 30 hari Ramadan kita akan dapat 283,000 pahala. Banyak tak tidak tuan-tuan? Banyak. Bukan susah nak dapat pahala sembahyang 5 waktu di bulan Ramadan. Apa yang tuan-tuan bawa? Ada tuan-tuan bawa cangkui? Ada tuan-tuan bawa parang? Kunci motor je bawa. Tak payah pakai seluar, pakai kain dan ni atas bawah. Dapat pahala 283,000. Itu baru yang wajib, belum lagi yang sunat. Cuba kita kira yang sunat. Tuan-tuan bangun pagi, tuan-tuan baca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur 27, dapat pahala. Tuan-tuan masuk bilik air, baca lagi doa Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, dapat 27 dah. Kali pula dengan doa. Kemudian tuan-tuan keluar daripada bilik air, ufranaka, baca lagi, dapat lagi 27, dah 27 kali dengan 3. Kemudian nak masuk bilik, nampak isteri keluar daripada bilik, tuan-tuan bersenyum pada dia. Isteri senyum pada tuan-tuan, walaupun isteri itu gigi dia di siang hari dia ada, malam tak ada. Tuan-tuan bersama siang hari dia ada gigi, malam tak ada gigi. Senyum tuan-tuan, dia 27, kita 27. Mak saya, dia pergi rumah dia nak ambil ubat gigi. Dia kata tak ada ubat gigi, aku lama orang tak pakai ubat gigi. Saya kata pakai apa? Tak pakai ubat gigi, aku pakai Ezion. Ezion, dia nak cuci pinggan. Dia pakai Ezion. Saya tengok, sudah dia buat. Rupanya dia kata tak boleh pakai gigi aku ni gigi palsu. Kalau pakai ubat gigi, dia tak mengerti. Tapi kalau pakai Ezion tu, macam dalam TV, macam pinggan, sek, jadi cermin. Jadi malam-malam dia bubuk dalam peti air. Esok pagi dia ambil letak balik. Walau isteri atau suami kita macam tu, senyum pada dia 27. Tuan-tuan sembahyang Jumaat dengan dia, dah dapat pahala. Tuan-tuan nak pergi kerja, tuan-tuan pecik dah lah, tak apalah. Tuan-tuan nak bertugas ke keluar pergi mana, dia pun hantar di pintu. Kita pun bagi salam, Assalamualaikum. Kita bagi salam, kita dah dapat 27. Dia pula lambat, bye-bye abang, nanti kita jumpa lagi. Abang balik tengah hari nanti, jangan lupa beli tepung nak buat kuih. Kita pun bye-bye, dia pun bye-bye pada kita. Selama dia bye-bye itulah dia akan dapat pahala 27. Masya-Allah. Ni, katakanlah hari ni tuan-tuan datang dengan isteri. Tuan-tuan jangan biarkan isteri ni balik seorang-seorang. Pegang tangan dia. Nabi suruh siapa yang pegang tangan isteri dia, dosa-dosa kita ni akan luluh daripada celah-celah jari. Allah. Alah ustaz, orang muda boleh lah. Kali ni dah tua. Patut dah tua lah cari banyak pahala. Minta maaf lah tuan-tuan kan, patut umur dah, patut banyaklah pahala. Gatai lah ustaz. Gatai tak gatai, ni pahala Allah nak bagi ke manusia. Asal lagi tinggal kereta, balik jalan kaki. Bagi tahu kat anak, ambillah kereta. Abah nak balik dengan mak. Lepas tu tuan-tuan tak seronok. Saya rasa rugi isteri duduk jauh. Nak kahwin dua tak tergamak tuan-tuan. Dan seorang pun dulu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tengok Ramadan Allah cipta rahmat di sudut eksklusifnya pahala.
yanzurullah ila tanafusikum fi khairin fi Ramadan idza nazalallahu ilaihim la yu'azzibahum abada. Orang yang buat satu-satu amalan yang baik di bulan Ramadan dengan cara berlumba-lumba, Allah pandang. Bila Allah pandang pada dia, maka Allah tak akan azab dia sampai bila-bila. Buat amalan di bulan Ramadan dengan cara berlumba-lumba. Kawan kita beri kepada kita kuih cucuk badak 3 biji. Kita balas balik pada dia, jangan 3 biji tapi 4 biji. Kenapa? Kita dah berlumba. Itu unsur berlumba. Dapat pahala. Kita tanya kawan kita, awak habis hari ini banyak mana Quran? Oh, saya hari ini baca 1 juzuk. Kita baca Quran hari ini 1 juzuk, lebihkan 1 ayat, kita dah dapat pahala. Allah lihat kerana kita berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Tak hebat kata tak? Hebat. Ini patut bulan Ramadan dah dekat-dekat nak habis dah Ramadan ni. Jangan pesan kata imam, Ustaz, bacalah laju sekinar. Tak larat ada kaki belakang. Patut pesan kat Ustaz, Ustaz, baca lah biar sampai pukul 3 pun tak apa. Baru betul tadi kita pesan. Pergi ke Ustaz tu. Tak, baik. Tapi tak lah, kalau lutut ni goyang pula tu, boleh bayang. Patut bagi tahu Ustaz, panjang pun tak apa. Tuan-tuan tahu di Yaman, sekarang ni di Yaman, di tengah-tengah perang tu, sembahyang tarawih mereka 100 rakaat. Tuan-tuan tengok dalam surat khabar, penulis yang menulis tu dia kata, saya tunggu tak habis-habis sembahyang. Dia nak buat temu ramah dengan orang nak sembahyang, yang dah sembahyang dengan tu imam, duk tunggu tak habis-habis. Bila habis sembahyang, setengah jam sebelum masuk subuh. Oi, hebat tuan-tuan. Setengah jam sebelum masuk subuh. Rasulullah satu hari dia habis sembahyang tarawih, lapat dia bagi tahu, aku nak balik sambung di rumah, kamu nak buat sila. Maka Rasulullah pun balik ke rumah. Celah-celah tu ada seorang sahabat ni ikut daripada belakang. Ikut Rasulullah masuk rumah, dia intip Rasulullah daripada luar. Apa Rasulullah buat? Dia tengok Rasulullah menyambung sembahyang dia. Rasulullah boleh dah intip tuan-tuan. Jangan tuan-tuan pergi ikut Tok Imam pula lagi. Tak payah Tok Imam, saya pun kena tuan-tuan intip. Saya buang baju, saya tidur. Tak payah tuan-tuan. Rasulullah tak apa tuan-tuan dah intip. Sahabat ni diintip, Rasulullah sembahyang. Dia pun duduk sebelah dengan rumah Rasulullah itu tanpa Rasulullah sedar. Dia sembahyang berimamkan Rasulullah. Dia sembahyang dengan Rasulullah sembahyang. Rakaat pertama Rasulullah baca Fatihah. Rasulullah baca juzuk yang pertama daripada surah Baqarah, Alif Lam Mim. Rasulullah baca sampai habis juzuk yang pertama. Dia kata habis juzuk pertama ni saat gini rakaat. Rasulullah tak rakaat, Rasulullah teruskan bacaan sampai habis juzuk yang kedua. Dia kata tadi masuk yang ketiga ni Rasulullah rakaat. Rasulullah tak rakaat, Rasulullah baca lagi tuan-tuan. Juzuk yang ketiga, keempat dah kelima, masuk ke 6, barulah Rasulullah rakaat. Rakaat dia pun ikut rakaat. Dia kata ya Allah lama. Nak berhenti tak tergamak, dah tengah jalan dah tuan-tuan. Rasulullah bangun rakaat yang kedua, Rasulullah sambung lagi juzuk yang ke-6 sampai juzuk yang ke-7, yang ke-8. Dia kata saat lagi masuk 9 dia rokok. Sampai yang ke-10, masuk 11 baru Rasulullah rokok. Baru Rasulullah rokok habis 2 rakaat. Dah habis bagi salam. Dia kata aku tobat lepas ni tak ikut dah Rasulullah. Baru 2 rakaat sudah sampai 40 minit sebelum azan subuh Rasulullah sembahyang baru 2 rakaat. Masya Allah tuan-tuan, itu Rasulullah kejar pahala di bulan Ramadan. Itu Rasulullah. Siapa kita tuan-tuan? Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Allah ciptakan bukan sengaja Allah ciptakan, tapi Allah ciptakan kerana memberi kepada kita ini jadual supaya kalau kita ikut sungguh-sungguh tak ada masalah. Jadilah keluarga kita sehebat keluarga Rasul. Jadilah peribadi kita sehebat peribadi Rasulullah. Yang terakhirnya Allah ciptakan haji seumur hidup sekali. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang ini adalah perkongsian yang boleh kita dapat pada pagi ini. Semoga kita fahamlah. Dan maaf yang kalau yang baik kita ambil sebagai panduan, yang kurang sebagai sepadan. Dan saya minta maaf lah kalau apa yang saya sebut tadi mungkin ada bahasa-bahasa yang kasar, ada contoh-contoh yang kurang baik ataupun menyentuh perasaan jiwa tuan-tuan dengan akhlak saya, minta maaf. Semoga Allah akan memberikan
pada kita berkat sepanjang kita berada di bulan Ramadan yang hanya tinggal tak lebih daripada seminggu. Yang hari Ahad ni takbir raya tuan-tuan dalam minggu depan. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi 'afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi 'afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi 'afiyati ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau tuan-tuan nak barang di luar tu boleh dapatkan. Saya bawa tu minyak zaitun.